Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada hadirin sekalian ke slot 8 International Construction Industry Week Elias FTK 2021 yang bertajuk Project Leader. Saya Siti Balkis binti Muhammad Razi, pelajar tahun 3 dari Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam, Fakulti Teknologi Kejuruteraan selaku pengacara majlis pada petang ini. Sebelum kita memulakan slot kita pada petang ini, ingin saya memperkenalkan moderator dan panel jemputan kita pada hari ini. Moderator kita pada hari ini ialah Puan Nur Hazanah binti A. Rahman, Jurutera Pengajar Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam, Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM, beserta dengan panel jemputan kita, IR Syamsul Akmar bin Abdul Munir, Pengarah Cawangan Penyelenggaraan Bangunan Jabatan Kerja Raya JKR. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan slot kita pada petang ini kepada moderator. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis kita yang manis, Saudari Siti Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati panel jemputan kita, IR Syamsul Akmar bin Abdul Munir, pensyarah, pelajar dan semua hadirin. Dan juga terima kasih kepada diucapkan kepada staf JKR dan industri yang sudi hadir bersama kami dalam slot 8 ini. Selamat datang ke slot 8 dalam program International Industry Week FTK 2021. Pada petang yang berbahagia ini, kita akan berkongsi pengalaman dan pengetahuan bersama panel jemputan kita dengan tajuk Project Leader. Sebelum kita meneruskan slot ini, suka saya memperkenalkan panel jemputan kita yang dihormati IR Syamsul Akmar bin Abdul Munir. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Baik. IR Syamsul Akmar, saya bacakan sedikit mengenai latar belakang beliau. Beliau mempunyai pengalaman selama 35 tahun dengan Jabatan Perkhidmatan Awam. Beliau merupakan pemegang sarjana muda sains dari Universiti Missouri, Rolla, USA. Beliau memulakan kerjayanya sebagai jurutera projek dan selepas itu memegang pelbagai jawatan penting di Jabatan Kerja Raya. Beliau memperoleh pengalaman dalam pelbagai jabatan seperti kejuruteraan, pengauditan dan kepimpinan. Jawatan beliau termasuk sebagai jurutera awam, jurutera projek bangunan dan juga jalan, jurutera daerah, Hodgson, Batu Pahat, Keluang dan Jempol. Satu Malaysia derawan ya. Okey, juga sebagai penolong kanan pengarah jalan, penasihat teknikal Jabatan Audit Negara, penolong kanan pengarah cawangan penyelenggaraan fasilitis jalan dan sekarang bertugas sebagai pengarah cawangan penyelenggaraan fasiliti bangunan. Sepanjang kerjayanya, beliau telah mengaplikasikan beberapa kaedah pengurusan dalam penjuruteraan, kepimpinan, peningkatan kemahiran dan juga strategi dalam kepimpinan kejuruteraan. Pembinaan, pengurusan dan kepimpinan tidak boleh dipisahkan. Dia ibarat irama dan lagu. Tanpa pengurusan dengan pemimpin yang kompeten dan berwibawa, projek dihasilkan mungkin tidak dapat memenuhi kehendak kontrak dari segi masa, tempoh dan juga kualiti. Bagaimanakah untuk menjadi pemimpin yang cemerlang, dihormati dan dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik? Untuk mendapat jawapan ini, saya dengan sukacitanya menjemput Tuan IR Syamsul Akmar untuk berkongsi pengalamannya bersama kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Tuan. Terima kasih saudari pengacara majlis, saudari Balkis dan sahabat saya Puan Hazanah yang pernah satu ketika dulu berkhidmat di JKR Batu Pahat. Dan kita bertemu secara maya pada petang ini. Dan boleh selesai. Baik, pada petang ini saya akan menjalankan tanggungjawab dan tugasan saya dalam isu kepimpinan ataupun project leadership. Dan saya akan gunakan bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia, dua bahasa dalam menyampaikan penerangan saya petang ini. Baik, pada petang ini topik yang akan saya deliver ataupun saya akan sampaikan ialah satu project delivery. Keduanya project leadership. Saya diberi tempoh 1 jam Pak Fazal, 1 jam. Jadi saya bagikan masa 30 minit bagi dua topik ini dan kalau ada masa untuk Q&A lah.
So dalam projek delivery ataupun penyampaian projek dalam bahasa Malaysianya, saya akan sentuh tentang fasa-fasa atau phase dalam projek implementation. Kemudian saya akan juga sebut tentang elemen in project execution. Kemudian project knowledge areas. Kemudian the triple constraint, SO ataupun project director responsibility dan komponen di dalam project delivery. Bagi fasa yang pertama ini, project delivery lebih pada textbook punya penyampaian lah. Isu-isu memang tuan-tuan khususnya student-student UTHM maklum tentang isu project delivery lah, elemen-elemen yang perlu. Kemudian dalam fasa keduanya saya akan bentangkan juga tentang project leadership. Ini lebih pada subjective issues lah. Kita akan bercakap tentang kenapa projek tidak dapat kita sampaikan dengan baik. Why project delivery fails. Kemudian cara mana kita nak menyampaikan projek dengan baik, iaitu successful project delivery. Dan seterusnya saya akan tekankan tentang teamwork in project delivery. And finally kita akan cakap dan kita akan ulas kenapa project engineer fails. Ini subjective matters ya. Okay, next. Topik pertama ialah project delivery. Pasal dalam projek pembinaan terdapat 5 perkara, iaitu initiation, planning, controlling, monitoring dan closing. Ini ada perkara yang biasa dalam industri construction. Dia 3-5 elemen ini ada fasa yang memang perlu kita ada. Contohnya kita nak buat pembangunan dari segi membina jalan ataupun jalan raya ataupun bangunan. Apatah lagi untuk kita mendirikan rumah tangga. Ini nak santai-santai lah petang-petang ni, jangan serius sangat. Jadi initiation ini permulaan. Initiation ini perlu supaya kita tahu apa kita nak buat. Tidak ada sesuatu perkara tanpa initiation permulaan. Kita kalau nak bertunang pun kita merisik. Kita tanya adakah orangnya. Begitu juga initiation dalam projek, kita perlu tanya dengan pihak pelanggan kita. Apa dia nak? Dia kalau dia nak sesuatu tu dia datang kepada kita dan kita initiate permulaan atau perbincangan itu. Nak rumah banglo ke, rumah kecil ke, jalan besar ke sebagainya. Apa dia nak? Itu niat dia. Kemudian selepas tu kita ada planning. Planning ini penting ya tuan-tuan. Bila kita dah ada satu initiation, planning itu menjangkakan apa kita nak buat dengan niat seseorang itu. Kalau projek jalan misalnya, projek bangunan, dia tahu kementerian kita ada niat dia nak buat satu. Bangunan sekolah misalnya. Kita kena sediakan planning. Dan planning ini ada penting, perancangan. Without planning, we plan to fail. Ingat tu, without planning anything, without planning, we plan to fail. Jadi perancangan baik dalam kehidupan, dalam pelaksanaan projek, planning itu penting. Kemudian bila kita dah planning ni, adalah elemen-elemen yang perlu kita lihat. Minta maaf Cik Samsul, nak buat slideshow dekat tu boleh, dekat slide. Buat slide sebab dia nampak yang bawa yang lain. Buat slideshow. Kita buat slideshow dah ni, sekejap Ada slideshow, nampak tak? Buat full penuh. Full. Dah screen saya. Use slideshow ni dekat sebelah atas ni. Kanan atas sikit atas. Okey tu. Okey, cantik. Terima kasih. Kita kadang-kadang bila tengok wayang, tengok kat TV tak sedap, kita tengok panggung wayang lagi besar skrin. So hari ini dia teknologi. Jadi saya katakan planning tu penting. Sebab apa, di mana-mana pun planning ni adalah asas bagi kita melaksanakan projek kita tadi. Bila kita dah ada planning, kita perlu control. Control apa elemen yang kita perlu control di dalam planning tu. Without controlling, planning saja doesn't make any sense. So we need to control. Of course, dalam controlling tu adalah elemen-elemen yang mana yang saya akan terangkan nanti. Kemudian apabila ada elemen control tu ada, kita perlu monitor. Ya, bila dah ada satu elemen yang kita nak control tu, kita perlu monitor. Sebab kita tahu jangkaan mana, macam mana kita nak buat. Akhirnya apabila initiation, planning, controlling, monitoring, iaitu pemantauan dah dilaksanakan, sampailah penghujungnya closing.
Closingnya apabila projek dah siap lah. Apabila projek dah siap, kita nak serahkan kepada pelanggan kita ataupun kementerian. So keempat-empat perkara ini atau kelima perkara ini adalah fasa dalam pembinaan yang perlu ada. Ya. Okay, next. Elemen dalam projek execution ataupun dalam pelaksanaan projek, kita ada leadership knowledge. Tadi kita ada controlling elemen dalam projek. Apa yang perlu kita ada di dalam pelaksanaan projek? Itu leadership knowledge. Itu kita kena belajar. Macam mana kita nak memimpin tim kita ataupun kita nak memimpin projek itu. We have to have the leadership knowledge. Kemudian satu perkara lagi ialah cooperation ataupun kerjasama. Kalau tidak ada cooperation daripada pelanggan, dia faham apa tujuan kita tidak tahu apa cooperation dengan kaki tangan bawahan, kita tak mungkin dapat menjayakannya. Kemudian sebagai leader dalam projek ini, kita perlu fokus apa kita nak sebenarnya, apa kita nak buat. Perlu fokus. Ownership tu penting. Jadi kadang-kadang pegawai-pegawai yang menyela projek ni, dia elemen ownership tu kurang. Dia tak tahu apa nak buat. Dapat jawatan, jaga projek tetapi dia tidak ada ownership, tidak fokus. Jadi ini akan merencatkan pembinaan. Perkara keempat ialah engagement ataupun hubungan kait. Engagement ni elemen dalam pengurusan projek. Kita perlu tahu apa orang atas nak, apa kementerian nak, dan juga kita tahu perlu apa orang bawahan kita perlu tahu. Ini engagement, ya, engagement. Kemudian of course kita perlu tahu knowledge ataupun knowing the process itself. Ya, kalau kita jaga projek, kita tahu ada proses-proses yang perlu dibuat, kita perlu tahu. Bukan kita jaga projek semata-mata, jaga projek tanpa tahu proses itu. Ini penting. Mungkin ada soalan tuan-tuan lain? Kalau boleh kita interaksi secara one way dengan two ways lah. Okey. Project knowledge area ataupun pengetahuan dalam pembinaan terdiri daripada komunikasi. Ya, ini knowledge area mesti tahu. Dalam pelaksanaan projek kita perlu ada komunikasi. Baik cara mana pun komunikasi itu penting. Kalau kita nak jadi pemimpin sekalipun, menjaga projek sekalipun, komunikasi itu amat-amat penting. Kadang-kadang kalau kita tanpa komunikasi, projek itu boleh terbengkalai. Kemudian kita perlu ada integrasi. Macam mana ia integrate dalam suasana bekerja itu. Kemudian kita perlu tahu apa kualiti yang perlu kita capai, apa spesifikasi yang perlu kita capai dan apa yang perlu kita seperti mana yang ditentukan dalam kontrak dokumen. Satu knowledge area ialah human resource, sumber manusia. Ini juga penting. Sebab kalau kita seorang-seorang jaga projek pun tak ada juga technician, tak ada orang lain, tak ada pekerja, pun payah juga nak jaga projek. Jadi human resource ni perlu kita ambil kira. Bila dapat projek tu, kalau agak-agak perlu 10 orang, minta dengan management, I need people under PMP sekian banyak, sokongan sekian banyak. Need to be addressed. Kemudian kita ambil tahu tentang risiko sesuatu planning itu, kita perlu ambil risk register. Mana tu kita have to have risk management aspect. Dalam projek mana-mana pun we have to have this register. Risk register ni kita akan pastikan apa yang menimbulkan masalah dan ataupun tidak dan apa keperluan-keperluan yang perlu dalam satu projek itu. Jadi risk management is another element penting dalam project supervision. Kemudian kita ada stakeholder. Kita tahu pemegang taruh atau pelanggan kita. Siapa dia? Kementerian ke, pemunya banglo ke, itu stakeholder. Dia nak apa? Jangan kita buat sorok kita saja lepas tahu apa yang kementerian nak. Ataupun owner tu nak. Jadi kita nak apple, kita bagi orange. Kita perlu tahu. Kemudian last sekali ialah procurement, perolehan. Cara mana kita nak dapatkan kontraktor yang baik untuk melaksanakan projek ini. Kita sebagai supervisor ataupun supervision, kita tak boleh tanpa ada kontraktor. So sistem perolehan tu perlu ada dan kita laksanakannya supaya mendapat kontraktor yang terbaik. Baik. Tadi kita ada knowledge area, ada 8. Sekarang triple constraint. Apa yang dikatakan triple constraint dalam industri pembinaan dia ialah terdiri pada time, cost dan scope. Masa kita kena control, cost kita kena control, scope
ataupun dalam erti kata reka bentuk kita kontrol. So tiga-tiga perkara ini sebagai jurutera projek, dia perlu ambil elemen ni as holistik, keseluruhan. Kita tak boleh ambil time saja tanpa melihat pada kos. Kita boleh naik masa yang lebih panjang, mungkin kosnya akan bertambah, ataupun skop itu boleh kita tingkatkan tapi kos juga bertambah, ataupun kita naikkan kos tetapi mengambil masa yang lebih banyak. Jadi tiga constraint ini, apa yang dipraktis dalam JKR ni kita panggil JKR. Kalau tuan-tuan kalau tahu JKR maksudnya jangka masa related to time, cost, ya of course melibatkan harga sebagainya, dan rega bentuk scoping. Jadi kalau ingat JKR, ingat time, cost dan scope. Sebab saya dah 35 tahun di JKR, saya kena menghayati perkara ini. Next. Ini dah dia, tiga constraint tadi, cost, time, scope. Yang melibatkan people ataupun human resource, kita melibatkan teknologi dan kita melibatkan proses. Okey, so apabila tiga-tiga digabungkan dengan intipati sumber manusia, teknologi, proses, dengan ditambah dengan ilmu, knowledge, ditambah dengan integrity dan accountability, kita akan menjaya projek itu dengan baik. Ini dia punya rukun lah. Tiga rukun, cost, time, scope. Kita ada tiga rukun, orang, teknologi dan proses. Dan kita ada tiga rukun, knowledge, integrity dan accountability. Apabila tiga-tiga rukun ini dilaksanakan serentak, insya-Allah kita akan mencapai kejayaan yang baik. Okey. Okey, seterusnya ini saya nak menceritakan tentang tanggungjawab dan juga peranan SO ataupun project director lah. Ini semua orang tahu, dalam buku teks pun ada. So saya just go through as a sharing knowledge lah sebagainya. Kita ada representing the government. Kalau kita jaga projek kerajaan, kita mewakili kerajaan. Kalau kita jaga projek swasta, of course klien kita, customer dia pihak swasta lah. Begitu juga dengan private project. The owner is the private sector lah ataupun private entity. Kemudian sebagai tanggungjawab SO juga ialah pelaksanaan yang berkesan. Kita mesti laksananya dengan efektif. Itu peranan kita ya dalam mengandalikan projek-projek. Kemudian bayaran ataupun payment. Buat kerja, bayaran kontraktor pun nak kena buat. Jadi peranan SO ni kena lihatlah. Kita kena bayar apabila kerja siap, berapa banyak bayar, percentage, itulah tugas kita sebagai SO. Next, kita perlu juga tahu managing ataupun perubahan kerja, variation order. Kadang-kadang klien kita nak macam-macam. Ubah sana, ubah sini, dia ingatkan FOC je. Bila buat perubahan, perlulah mengakibatkan harga, mengakibatkan masa. Dan jadi variation order ni perlu kita kendalikan oleh pegawai ataupun menjaga projek. Kemudian kita juga lihat dari segi defect ataupun kecacatan kerja. Apabila kerja dah siap sebagainya, kita lihat defect dan kita minta kontraktor laksanakan. Seterusnya termination of contract. Kiranya kontraktor tu tidak laksanakan dengan baik, projek sakit dan tidak ada kesungguhan, kita sebagai SO kita ada hak untuk menamatkan kontrak. Of course, berhati-hatilah kita tamatkan kontrak ni. Ada isunya, dia akan backfire. Kalau kita tak betul-betul mengendalikan ataupun manage our contract, kita akan kerugian. Next, kita juga perlu tahu ambil kira tentang extension of time. Kalau kerja lewat, boleh tak extension of time? Kadang-kadang extension of time ni tak sepertinya perlu. Sebab bila kita bagi OT, kadang-kadang kontraktor claim over expenses, overhead expenses because EOT. Mungkin salah kita. Jadi kita lihat, perlu tidak EOT ni bagi kepada sesuatu kontrak? Adakah itu relevan atau tidak? Kemudian dalam kontrak juga kita perlu buat testing, commissioning. Apabila sesuatu produk itu di-install ataupun dipasang seperti aircon, genset sebagainya, electrical wiring sebagainya, perlu dibuat ujian pengesahan.
Akhir sekali apabila perkara ini telah dibuat oleh pihak-pihak SO, sampailah peringkat handing over. Maksudnya kita dah siap, kita serahkan kepada klien, sediakan manual, sediakan arahan sebagainya lengkap dan kita serahkan kepada pelanggan kita. So ini adalah antara tugas-tugas SO di dalam pengawasan projek. Okey, saya almost there bagi projek delivery. So ada question? Okay, kepada pelajar-pelajar ke atau yang hadir bersama kita boleh tanya soalan ataupun letakkan di chat box lah, nanti saya tolong bacakan. Sebab ni kita boleh friendly, sebab petang-petang ni memang kena aktif sikit. Kalau takkan kita tak berapa nak selesa, jadi kena aktif lah. Kepada semua peserta boleh tinggalkan soalan. Ya, sebab apa, kalau fizikal dia saya tahu siapa yang kusyuk kan, bila kusyuk tu angguk, okey kusyuk sangat dengan cakap saya ni. Dalam WC ni saya tak tahu siapa yang mengangguk, siapa yang mute ataupun yang kamera semua off, saya pun tak tahulah, Allahuakbar. Jadi boleh tanya lah soalan. Senang, sebab nanti kalau dah sampai ke ujung mungkin ada yang terkecil, jadi masa sampai benda nak tanya tu boleh tanya terus lah, sebab itu sesi penerangan daripada Cik Samsul. Ya. Tentang projek delivery. Ada soalan, tuan-tuan? Okey. Boleh saya teruskan kepada fasa kedua? Project leadership. Boleh Cik Samsul, silakan. Sebab saya menginjam masa ni, Puan Moderator kata setengah jam dia kata. Ya, 2 jam tak habis. 1,5 jam. Okey, kita pergi project leadership. Yalah. Saya ingat penerangan ini apa yang saya fahamlah dalam tentang menjayakan sesuatu projek. Iaitu komponen dalam project implementation. Mesti kita tahu apa yang perlu ada untuk menjayakan sesuatu projek. Okey. Komponen tu terdiri pada management, leadership dan auditing. Dalam sesuatu pengolahan sesuatu projek tu, 3 perkara ni jalan serentak ya tuan-tuan. Engineering management, maksudnya you belajar macam mana nak menguruskan, buat planning, monitoring, controlling sebagainya. Itu yang saya sebutkan tadi tu. That's a part of management. Itu perlu buat. Kemudian kita perlu ada engineering leadership. Ya, buku cakap sekian buat ni, tetapi kita tak ada leadership ataupun kepimpinan. Ya, kepimpinan, silap bukan kejuruteraan, kepimpinan sebenarnya. Jadi kalau kita nak mengolah sesuatu projek itu, kita tahu management, kita ada tahu SOP, kita ada spesifikasi, tapi kita tak ada elemen leadership, kepimpinan. Main apa sekalipun, tanpa kepimpinan, kita tidak boleh laksanakan satu kerja itu dengan berkesan. Apatah lagi kita mengendalikan projek-projek baik yang kecil maupun besar. Kepimpinan sebab kita melibatkan orang-orang di bawah kita. Kita melibatkan orang-orang di pihak pelanggan. Jadi kepimpinan itu amat penting. We have good management tool, tapi tak reti nak buat kepimpinan, tak reti nak guna, jadi tak guna juga. Tapi kalau kita ada leadership, punyalah bagus, cakap berdekah-dekah tapi tak tahu tentang management, payah juga. Bos ni jadi wakil rakyat ke ataupun nak jaga projek, dia pun tak tahu apa dia buat. Dari segi leadership dia bagus, tapi dari segi management dia kurang. Akhir sekali lah tentang engineering auditing. Kita ada buat management, kita ada buat leadership, tapi auditing perlu penting. Sebab apa? Saya berkhidmat di Jabatan Audit Negara bersama kawan saya ni dah hampir 4 tahun lah. Bila Pak auditing ni yang banyak yang kantoi. Tak ikut spek, tak ikut ukuran, tak sebagainya. Sebab apa? Dia mengambil mudah saja sesuatu projek itu. Jadi bila Jabatan Audit Negara datang, dia punya report dia punya tebal macam ni, mulalah menggelabah dia punya SO dan juga pegawai-pegawai yang jaga tu. Bagi tunjuk sebab sebagainya. Jadi elemen auditing dalam pengawasan projek ni penting. Kena ada satu set checklist supaya apabila kita hand over bangunan ataupun projek itu,
tidaklah menimbulkan masalah pada klien kita. Apatah lagi Jabatan Audit Negara. Ya. Right. Tuan Samsul, saya nak tanya sikit mengenai leadership. Ya. Kadang-kadang kalau kita tengok, kadang-kadang orang kata born as a leader, dilahirkan memang terus jadi macam ketua. Tapi ada setengah tu memang tak ada daya kepimpinan daripada, mungkin dari segi latar belakang dia. Jadi kalau student ada setengah-setengah tu macam tak ada daya kepimpinan, macam mana agaknya benda tu nak dilaksanakan bila habis graduate nanti? Okey, Puan, saya nak betulkan, leaders are born. Leaders are not born. Kalau kita beranak itu jadi leader, ada ke tak? Leaders are made. Leaders dibentuk, kepimpinan tu dibentuk. Tak ada orang yang tu beranak tu jadi pemimpin. Oh, jadi macam PM terus, tak. Jadi leaders are not born. Leaders are made. Bila leaders are made, dia macam-macam nak membentuk seseorang itu. Baik pembacaan kita, pengalaman kita, ataupun rujukan kita, mentor-mentee kita. Akhirnya, bila dah lama bergelumang dengan perkara-perkara ni, dia akan terbentuk kepimpinan dalam jiwanya. Jadi, pengalaman itu amat penting. Bagi tuan-tuan yang akan graduate misalnya, jangan takut. Selagi tuan-tuan berkhidmat, di situ tiap-tiap hari kita belajar, berpengalaman, kita take note. Pengalaman itu akan menjadi kita dewasa. Dan apabila kita dewasa, berarti kepimpinan itu akan menjadi matang. Jadi kalau tuan-tuan masa peringkat jadi student ni pemalu misalnya, takut nak jumpa orang misalnya. Saya banyak juga staff-staff saya bawah tu bila nak jumpa kontraktor pun takut. Padahal kita yang memegang kuasa ni, nak cakap dengan kontraktor pun takut. Tapi lama-lama pegawai ni terbentuk jiwanya sebagai pemimpin di dalam projek dan dia tahu apa nak dibuat. Lalah kontraktor pun sendiri takut dengan dia. Jadi jangan risau. Leaders are not born, leaders are made. So how to make it? You make it. Boleh, Pak? Okey. Balik pada slide saya tadi. Kan tak cukup masa lah, kawan. Leadership, kita kata ada komponen kan, leadership, engineering leadership, engineering and also auditing. Tiga perkara ni bermain dalam projek dan bermain dalam kepala kita ni, perlu ada. Leadership tu berhubung kait dengan orang, man ataupun resources, human resources. Kemudian engineering melibatkan teknologi. Sekarang ni macam-macam kita buat projek kan. Teknologi yang tercanggih lah sebagai IoT lah, apa, brain chain lah, apa benda ni kan. Itu teknologi yang perlu kita pakai. Kemudian auditing itu ialah kita audit proses apa yang kita buat. Jadi seperti saya katakan tadi, apabila tiga serangkai ini dicantumkan, leadership melalui manusia, orang, kemudian engineering menggunakan teknologi, auditing melihat kepada proses, kita gabungkan, insya-Allah kita akan menjayakan projek tersebut. Tapi kena apply lah tiga-tiga ni. Lemah lagi leadership, belajar, berpengalaman. Lemah tentang engineering teknologi, baca internet, baca internet lah, tengok internet, baca buku tentang teknologi. Auditing, lihat checklist sebagainya, apa yang perlu Jabatan Audit Negara dalam projek kerajaan lah. Perlu ada. Jadi apabila tiga-tiga perkara ni dibuat, setiap hari semasa kita mengandikan projek, tuan-tuan yang tidak ada pengalaman itu juga akan berpengalaman dan menjadi matang. Itulah proses pembelajaran menjadi pemimpin. Okey. Kita ada soalan satu di chat box, Cik Samsul. Kalau boleh saya bacakan. Okey. Okey, asal daripada Muhammad Harif. Assalamualaikum, maaf saya mengganggu. Saya ingin bertanya mengenai tiga asas tadi, iaitu jangka masa, kos dan juga reka bentuk. Ya. Seperti yang kita tahu, ada projek yang kita uruskan, akan ada berlakunya perubahan dari segi kos, masa dan juga reka bentuk. Mungkinkah IR Haji Samsul boleh berkongsi pendapat untuk mengelakkan
asas JKR ini tidak tertasar daripada yang telah kita bincangkan atau telah diaturkan? Okey. Itu sebab apabila kita mengimplementasi pada awalnya, bila kita prepare contract document, kita prepare design drawing sebagainya, kita pastikan benda itu dibuat yang sebaik-baik yang mungkin, tidak melibatkan VO ataupun variation orders. Sebab variation order ni dia akan mengakibatkan ketiga perkara tadi. Sentuh satu, katalah variation order katakanlah 4 tingkat. Kata klien nak buat 1 tingkat lagi. Okey. Dia akan melibatkan masa sebab kontrak asalnya katakanlah 10 bulan. 1 tingkat ni tambah lagi 3 bulan. Jangka masa. Kemudian kita dari segi kos akan bertambah. 1 tingkat. Ketiganya adalah scoping. Scoping tu kita akan redesign balik daripada 3 tingkat jadi 4 tingkat. Jadi kalau bolehlah, jangan diberikan variation order ni sebanyak-banyaknya. Sebab dia akan mengakibatkan jangka masa, kos dan juga rate bentuk projek asal tu tadi. Boleh? Jawapan macam tu. Oh, ini bermakna penyediaan dokumen tender tu kena complete lah semasa tender dibuka kepada kontraktor, dan juga kontraktor kena faham lah apa kandungannya secara terperinci mengenai projek yang dilaksanakan. Ya. Maksudnya kontraktor dia ambil saja kontrak apa yang dibekal oleh JKR. Tapi orang yang menyediakan kontrak dokumen itu sendiri mestilah kata orang tu bagus, maksudnya dari segi penyediaan reka bentuk, anggaran harga, kos, ya, jangka masa, initiate by JKR mestilah tepat. Jadi bagi mengelakkan kerja-kerja VO yang memang genuine ni lah, genuine maksudnya nak tambah kos sebagainya. So bagi soalan tadi, bermula pada permulaan tu perlulah betul. Jadi benda tu tidak akan menjadi masalah. Okey? Okay, terima kasih tuan-tuan. Okay. Boleh saya teruskan? Baik, itu tadi kita dah kata tiga serangkai, bukan penyakit aja 3 serangkai. Dalam pembangunan dan projek ni pun ada 3 serangkai. Jadi tuan-tuan yang dalam visi ni kalau nak ingat 3 serangkai. Apa 3 serangkai? Tadi saya kata 3 serangkai. Yang ni pun 3 serangkai. JKR pun 3 serangkai. Dah macam 3 serangkai lah pula ceritanya hari ni. Okay, next. Okay, why project delivery fails? Okay, ini yang pentingnya. Kenapa project delivery fails? Okay, daripada kajian saya, macam kajian, tapi kajian JKR lah pada menyeluruhnya. Kita gunakan fishbone ataupun yang panggil Ishikawa, cause and effect diagram. Bila cause effect diagram ni kita lihat kepada people, method dan measurement serta environment sesuatu projek itu yang melibatkan elemen-elemen ini menjurus kepada kepincangan pelaksanaan projek. Jadi kita perlu lihat adakah orang itu lack of knowledge, orang yang jaga tu, lack of support daripada management, top management, dia nak projek besar tapi tak hantar orang, lack of support, kemudian lack of guidance. Kita dalam JKR ni kita ada contract document, ada contract administration, booklet sebagainya, itu guidance kita. Mungkin tak baca je dia orang ni, itu sebabnya benda tu tak dilaksanakan. Tebal lah tu, saya pun kadang tak terbaca juga. Jadi lack of guidance, tapi it's about concern about people. Kemudian method dari segi procedures and guideline. Kita dah tahulah cara mana nak laksana kerja-kerja buat jalan. Method dia, jangan buat jalan tapi crusheran pun tak kenal, payah juga kan. Rolling pattern sebagainya, drum roller tu jenis apa, berapa tan pun tak kenal. Allahu Akbar, nak jaga projek bilion-bilion, method pun tak tahu. Jadi sasar lalas serah kat kontraktor. Tahulah bila bagi kat kontraktor ni, faham-fahamlah dia punya elemen komersial tu lebih tinggi daripada quality. Jadi lihat balik ya perkara-perkara ni sebelum kita, dan ini perkara yang biasanya berlaku di tapak. Kemudian environment, adakah suasana itu
kondusif untuk kita laksanakan. Ya, a failed project because kita buat benda tu atas swampy area misalnya. Padahal kena piling. So the design wise is not done properly. Kita tengok environment. Ataupun kawasan tu ada rusuhan. This akan kita lihat kenapa benda tu fail. Ya, tukar kerajaan ke misalnya. Ataupun measurement. Lack of supervision and control. Macam mana kita control? Semuanya. So empat-empat perkara ni kita lihat bila kita analyse, ia akan menjurus kepada kepincangan pelaksanaan projek. Ini analisis yang kita buat lah. Okey. Okey, daripada analisa tu, punca kepada failure ataupun root cause of failure ni ada, saya boleh rangkumkan kepada 4 perkara lah. Lack of knowledge dengan experience. Yang jaga tu tak ada pengetahuan tentang jalan, yang jaga tu dulu pun dah jadi bekalan air, jaga bayi saja, tiba-tiba buat bangunan. Jadi pengalaman di situ tak ada. Dia akan menyumbang kepada kegagalan pelaksanaan sesuatu projek. Ini kita buat analisa lah ya. Kemudian lack of proper guidance and direction. Segah-segah pergi jaga kat Kelantan. Lepas tu bos dia duduk KL. Dia duduk je seorang-seorang kat sana. Lack of proper guidance maknanya dia tidak ada mentor dia kat situ. Dia tak beritahu apa nak buat. Bos pula asyik ambil lebih kurang laissez-faire. Laissez-faire ni attitude yang ambil mudah. Jadi member ni tak adalah guidance atau direction. Jadi dia pun rasa dah bos pun asyik tak datang, bos pun tak beritahu apa dia nak buat. Aku apatah lagi dia kata kan. Jadi failure, kegagalan projek. Nak salahkan bos duduk jauh, projek di Sarawak. Payah juga kan. Keadaan dia lah. Jadi member tak guide orang bawah dia. Kemudian perkara ketiga ialah lack of supervision and control. Tiada kawalan. Maksudnya dia tidak ikut spesifikasi. Spesifikasi ada. Tebal. Kadang-kadang berjilid-jilid atas meja. Dia tak tengok pun apa yang perlu dia tengok. Kita JKR punyalah penat buat spesifikasi tebal-tebal. UTHM pun kadang-kadang pinjam JKR punya spek. Kadang-kadang member kat site pun bukan baca pun spek kita tu. Kadang-kadang buat buku tu tempat letak berat pemberat kat file yang lain pula. Jadi lack of supervision dia ada tapi tak dijaga. Last but not least, lack of leadership and control. Itu saya jadi kepimpinan. Maksudnya failure ni attitude ketua kita tu ataupun attitude pegawai yang menjaga projek tu mengambil jalan mudah ataupun ambil mudah. Laissez-faire. Oh, cakap bahasa Perancis tu, laissez-faire, ya. Laissez-faire dah. Ambil mudah tentang apa yang dilaksanakan. There's no acknowledgement. So 4 perkara ni lah punca satu-satunya projek itu gagal. Ya. Khususnya dalam projek-projek kerajaan. Jadi saya mencadangkan perkara ni perlu diberi perhatian. Apa kita letakkan pegawai-pegawai, letakkan kaki tangan kita di satu projek tu, jangan main hantar je. Hantar balik kampung, tapi ilmu untuk menjaga projek tak ada. Jadi projek tinggal projek, kampung tetap kampung. Okey, itu perlu lihat. Bagaimana daripada kegagalan itu kita boleh menjayakan sesuatu projek. Ya, successful project. Clear communication. Bila sebut communication ni berkali-kali orang cakap. Dalam engineering ni, kalau kita nak survive, kita nak hidup dalam engineering section ataupun anywhere lah, kita kena communicate. Communicate tu penting. Kalau tak communicate, kita cakap ayam, dia cakap itik. Kita cakap A, dia cakap B. Jadi communication ni kena training lah. Kalau pihak UTHM, kalau ada kelas-kelas komunikasi ni apa Ngazana ya, bagi public speaking ke, Toastmaster ke, bagikan kursus public speaking. Sebab communication ni penting. Communication ini adalah satu cara untuk kita menyampaikan hasrat kita kepada atas dan bawah dan orang yang sekeliling. Ada communication, Puan Khazanah tadi, kawan kita tu tak kerti bercakap, nak jumpa projek tu pun takut, apatah lagi nak jumpa bos pun tak kerti ni, menggigil-gigil. Sebab dia tidak boleh berkomunikasi dengan baik.
Saya percaya Puan Khazanah ni seorang yang komunikasi yang baik. Saya kenal dia dulu. Di situlah elemen komunikasi itu penting di dalam urusan penyiapan projek. Okey, next. Perkara kedua ialah sebagai ketua, kita naklah mengagihkan peranan kuasanya dengan baik. Delegating wisely. Maksudnya ketua, saya tak boleh buat semua-semuanya. Saya perlu ada assistant engineer, ada seorang lagi PNP, site engineer, kemudian kita ada J29 technician. Kita turunkan kuasa atau peranan masing-masing itu dengan baik. Siapa buat apa? Siapa buat apa? Kita nak berperang ni. Kita tak buat macam tu, perang saja kau tembaklah apa yang ada, memanglah tak jadi je. Jadi dalam projek itu kita delegate. Tapi delegate tu secara berhemah. Apa kuasa-kuasa yang boleh kita delegate. Jangan kuasa kita tu kita terus bagi dalam nak meluluskan kewangan kita delegate kat semua lah member tu pun luluskan pembayaran. Yang kita juga masalah besok. Okay, next. Excellent decision making masuk buat keputusan berkesan. Jadi selain daripada komunikasi, next belum. Excellent communication ni buat keputusan. Sebagai ketua projek, dia ada perlu buat keputusan-keputusan yang kritikal. Di situlah orang-orang bawahan kita, baik technician ataupun engineer lain akan rujuk ke kita. Ataupun kadang-kadang kontraktor rujuk ke kita. Sebab dalam design misalnya, dalam flow of construction tu tidak jelas. Jadi sebagai jurutera yang menjaga projek, perlulah tahu dan buat keputusan yang mantap. Kalau nak tanya keputusan, dia pun menggigil, entah aku pun tak tahu. Aku refer ke atas, dalam atas pun tak turun-turun, dalam kontraktor pun ikut sedap dia je lah. Excellent decision making kita penting. Tapi bukan saya kata kena gedeber tu macam poyo kan, tapi soalnya dengan berilmu lah. Buat keputusannya secara berilmu. Okey? Dan juga dia buat betul jaga timely ataupun jaga mengikut jangka masa yang secepatnya mungkin. Sebab ni kontraktor tunggu arahan kita ni. Apa nak buat ni? Spek tak cukup. Arahan tak jelas. Kena buat decision cepat. Okey? Next. Ada pertanyaan sikit mengenai membuat keputusan tadi ya. Yeah. Bila kita ada masalah, kontraktor tanya ataupun masalah dalaman dalam pengurusan, kadang-kadang sebagai pemegang jawatan yang tertinggi dalam sesuatu jawatan, kadang-kadang kita tadi kata nak kena memberi keputusan yang cepat. Sebab kalau kita tak cakap, keputusannya benda tak berjalan. Tapi kadang-kadang ada tak kemungkinan apa yang kita buat keputusan kita bagi tu tersalah. Agaknya apa yang kita boleh lakukan untuk cover balik kesalahan yang kita buat tu lah, yang kita pun tak sengaja tapi keputusan mesti dibuat kan. Untuk tuan-tuan, Puan Khazanah, dalam engineering tidak ada keputusan yang salah. Mesti tepat. Katalah doktor kan, dia buat keputusan, aku nak potong kaki, dia potong je kepala kita. Tak boleh kan? Jadi sebagai doktor dia mesti tahu punya dia sakit kat kaki, diabetik, potonglah kaki. Begitu juga dengan kejuruteraan. Dia tidak boleh buat keputusan yang salah. Okey, dalam administratif ya, kelemahan lagi administratif boleh, tapi dalam buat keputusan engineering tak boleh salah. Katakanlah misalnya kita buat keputusan, katakan kita buat concreting ya. Kita tanam besi, masa besinya sepatut ada 5 batang. Kita dah pasang 4. Malam tu kita teringat, aku lulus 4 batang besi ni. Saya rasa menggigil budak tu sebab benda ni dah 4-5 tingkat dah naik dah. Dah silap dah ni. Pengalaman saya dulu macam tu lah. Sebab JKR ni dia punya factor of safety dia tinggi. Jadi dia punya gusarnya tu taklah sangat. Tapi kalau projek private, faktor dia mesti tepat. Kalau 4 besi dah tertanam, dah masuk 3 tingkat, kalau you sanggup sebagai engineer yang sign, endorse benda tu, menerima risikonya kemudian, tak apalah. Hati jiwa kental kata orang kan. Tapi kalau rasa-rasanya kalau dah masuk 3, kalau buat fiting bidung, besi tinggal 0.1,
Aku nak buat apa? Baik you beritahu bos you cepat-cepat. Itu kesilapan teknikal salah. Jangan disembunyikan. Sebab engineering, kita bertanggungjawab tentang keselamatan ummah. Siapa juga yang menggunakan bangunan ataupun amenity yang kita buat tu. Jadi kalau aku betul-betul salah, refer balik pada bos kita. Jadi mungkin bos ni berpengalaman. Oh okey, dah 4 besi. Aku nak roboh 3 tingkat ni mampu sekali. Dah masuk dah ACE lah lepas ni. Audit lagi. Okey, kita pasang lagi tiang satu lagi. Tambah 3 besi lagi. Buat tiang lain. Mungkin tu cara penyelesaian. Tapi kalau keputusan tu salah dari segi engineering, tuan-tuan ya, sampai sebagai engineer, tuan-tuan pun ada PE besok. Kalau salah buat keputusan, bukan tidak berarti tidak ada penghujungnya. Refer balik pada ketua. Ketua yang lebih senior lah. Jangan tanya kawan kita. Kawan kita pun kata, aku tak tahu lantak kau lah, aku pun tak kerti. Ada juga macam tu kan. Jadi sebagai engineer kata element of accountability itu penting. Walaupun salah. Dah tersalah lah. Bukan sengaja kita nak ambil besi, nak cilut besi itu. Dah salah. Dah konkret, dah tuang. Rupa aku tak perasan satu besi itu tertinggal. Jadi tak boleh. Dah masuk naik tingkat 3 ni. Tak berat lagi ni. Ini kena beritahu. Jadi itulah cara kita buat keputusan yang bertanggungjawab. Okey? Boleh? Itu jawapannya, Puan Hazana? Boleh tuan. Terima kasih. Kemudian, ialah close supervision dan monitoring. Itu saya kata tadi, close supervision kita kena ada ownership. Ownership tu, maksudnya kita bila menghayati sesuatu perkara tu, kita buat pemantauan yang lebih teliti. Kita monitor tiap-tiap hari. Maksudnya kita kita maksudnya mempunyai ataupun mempunyai sesuatu projek itu, ya, melalui close supervision dan monitoring. Dan ini memang dah dibukukan dan tak perlu risau apa aku nak monitor. Baca spek, baca arahan teknik, apa yang ada dalam tu buatlah. Tak buat kita beritahu kontraktor. Okey. Kemudian feedback. Tuan, kita ada soalan yang berkaitan dengan putusan tadi daripada Salam, daripada PM Dr. Andi Kusbiantoro. Ya. Macam mana kalau project decision yang kita perlu ambil clash dengan political interest? Apakah perlu untuk melihat opsi jalan tengah? Option apa yang perlu diambil lah sekiranya ada political interest, sebab kalau dalam Ya, dalam saya kata tadi dari technical engineering kita tak boleh lari sebagai engineer dari segi safety. Safety itu penting. Kita tak boleh lari lah. You're talking about dia yang conflict with political ataupun third party misalnya kan. Biasanya melibatkan kontrak. Betul? Pemberian kontrak ataupun sebagai yang lebih pada litten punya kesan lah. Itu tuan-tuan dan puan-puan kena, kalau tak boleh buat keputusan tu, refer lah kepada ketua kita. Kalau saya ada KPKR, saya serahkan kepada KPKR dan timbalan TKP. Matter of political punya issues, you know. Tapi kalau kita di peringkat dia ataupun kita di peringkat atasan tu, buat keputusan tu pun susah, refer jabatan Kementerian Kewangan. Refer tu kepada KSN. So kita bila benda tu susah dari segi itulah, sampai kita pun rasa integriti kita tercabar, just refer to higher authority to make decision for us, then we just follow. Okey, Data, itu jawapan saya lah kalau benda konflik dari segi political punya inclination sebagainya. Alright. Okey. Terima kasih. Okay, slow supervision saya dah sebutkan tadi. Okay, feedback from team members. Ini penting ya. Kita buat kerja ni bukan setakat project leader saja. Kita ada PMP kita yang lain, site supervision punya team. Kita ada J29 yang jaga kat tapak. Feedback from team members yang penting sebab kita tak boleh berada semua tempat pada satu masa. Kadang-kadang apa yang berlaku kat site di dalam site tu kena refer kat kita tanya what's happening? Why it take so long? Kenapa kontraktor tak laksana?
Oh, team member kata, alah, konten dia ni cap ayam tuan. Okey, macam mana Susah juga. Feedback macam mana perlu kita penting. It's a teamwork effort from everybody in the project. So bukanlah kita buat besok projek berjaya naik macam Menara 118 tu, apa? Merdeka 118, yang buat projek tu projek leader je, tak. Sampai ke bawah-bawah perlu diraikan kejayaan projek seperti itu. Okay, feedback from team members tu penting. Jadi hubungan tu penting. Kena kita bagi close harmony contact so that dia akan bagi feedback pada kita. Kalau tak harmoni, feedback tu memang tak dapat, kadang-kadang kita didajalnya. Okay. Next. Precise technical knowledge. Pengetahuan teknikal. Sebab saya kata tadi, jaga projek tapi tak ada knowledge. Jaga jalan tapi tak tahu tentang isu tentang projek-projek jalan. Kena adalah. Kena belajar. Kita tak ada pilihan. Kita kadang-kadang kita tak nak projek jalan. Saya selama ini buat bangunan saja. Datuk, saya nak jaga projek bangunan je. Tempat mana boleh. Bos kita mana boleh kita kata tak nak jaga projek ni. Kita kena buat juga. Jadi bila dah kena buat, dah ditempatkan situ, belajarlah. Belajarlah tentang jalan. Belajarlah tentang bangunan kalau tak pernah buat bangunan. So benda ni boleh kita adjust. Jadi satu perkara lah, minda kita ni macam air lah puan ya, Kak Zana ya. Dalam cawan je jadi cawan. Dalam piring jadi piring. Jadi technical knowledge ni biarlah macam air, jangan jumut sangat jadi beku macam air batu. Jadi sebagai technical officer kena ada pemikiran seperti air. Di mana dia berada, di situlah adjust pemikirannya. Okey? Now, motivational skill. Seperti kata tadi, teamwork. Bila ada teamwork, ketua tu kenalah pandai bermotivasikan pegawai-pegawai dia. Agak-agak projek boleh capai apa yang ajakkan, bawalah pergi ngetel ke apa. Itu pun salah satu cara motivasi. Ataupun bagi talk, pet talk, ataupun bagikan something yang consider kita appreciate. This motivational skill sebagai ketua leader nak menjadikan projek itu sukses perlu ada. Kita jangan sombong diri kita saja. Kita kena motivate people. Okay. Okay. Sekali lagi saya katakan lagi, teamwork in project delivery. Kalau tengok teamwork tu perkataan tu merah tu, maknanya penting. Jadi teamwork ni penting. Sebab sesuatu projek tu saya kata tadi, bukan kita seorang je projek buat benda tu, kita saja. Termasuklah pekerja, kontraktor, termasuk orang bawah, J29. In a team, teamwork is important. Team tu, dalam akronim bahasa Inggeris yang saya terbaca lah. Together, achieve apa tu? More. Okeylah. Saya pun dah terlupa. Team tu berkata akronimnya achieve more. Yang ujung tu achieve more. Together, E pun saya lupa. Achieve more. Something like that. Bacalah dalam buku-buku management. Okay. How do we get teamwork? Saya katakan tadi, kita perlu rally. Rally itu macam bukan demonstrasi je. Rally ni nak suruh staff-staff kita dalam tim tu buat kerja apa, berdasarkan apa kita nak laksanakan. Common goal ataupun KPI kita. Kita mesti ada elemen membentuk supaya mereka ikut cakap kita. Kita rally. Kita bentuk sebagainya. Supaya menjadi satu inspirasi kepada tim kita untuk melaksanakan. Kemudian kita perlu ada pembentukan pasukan. Cultivate. Ya, tadi Arif. Itu saya kata tadi. Together everyone achieve more. Everyone. Team. Team stand for everyone. Together everyone achieve more. Dalam bahasa Jawanya, bersama kita semua mencapai lebih. Ya ke Puan Razana? Together everyone achieve more. Itulah akronim name-nya. Team.
Jadi cultivate team lah. Letakkan benda slogan ni dalam bilik sat office tiap-tiap hari baca. Tak susah, gendam benda tu, minum tiap-tiap hari. Together everyone achieve more. Together everyone achieve more. Jadi kita membentuk jiwa berpasukan. Cultivate teams. Tapi jangan buatlah tuan. Gendam air, lepas tu masing-masing minum pula. Okay, foster teamwork. Foster ni maksudnya membentuk positive working culture where every employees are not made to feel that a mistake is unacceptable. Tapi saya kata dalam engineering, a mistake is unacceptable. Tapi dalam teamwork, ya, kita boleh pandangan, kita bagi opinion. Tapi likewise, macam mana kita nak menggerakkan teamwork? Saya cakap pasal teamwork ya, bukan tentang engineering tadi. Kita terimalah kelemahan masing-masing dan kita laksanakan yang terbaik. Okay, next. Include others, maksudnya melibatkan kementerian, orang-orang yang memang ada stakeholder kita, bos-bos kita, melibatkan kaki tangan kita di tapak, melibatkan orang-orang kampung. Ya, kadang-kadang projek jalan ni buat kampung-kampung misalnya, kenalah melibatkan ketua kampung, penghulu, libatkan semua dalam isu nak melaksanakan projek. Itu penting, sebagai ketua kena lihat ke itu. Ya, alright. Creating shared sense of purpose. Tapi tadilah common goal saya kata tadi, kesepakatan matlamat berdasarkan kepada jangka masa, kos dan reka bentuk. JKR. This is our sense of purpose. Kita buat timely, kita buat according to the cost and within the scope apa yang dia nak. Ya, the sense of purpose. Okey, saya ada lagi 15 minit. Ini general subject. Ya, saya tanya sikit ni. Ya. Nak tanya mengenai motivation. Sebagai biasanya kalau graduan ni keluar dia akan jadi leader lah, jurutera yang akan mengawasi TA, technician dan juga supervisor mungkin ya. Jadi apa agaknya motivasi yang kita boleh beri kepada orang yang di bawah kita lah bila buat kerja tu, sebab semua orang tak sama di antara satu sama lain, nak motivate supaya dia boleh menjadi sepakat. Okey. Dia macam-macam kita nak motivasi orang ni. Anak kita pun macam tu juga. Kadang-kadang bagi sposin melompat dia. Tapi kalau pegawai jaga projek takkanlah bagi duit sepanjang kan, sebab duit tu very limited. Ataupun anugerah khidmat cemerlang pun very limited. Ini pun salah satu cara kita nak memotivasi orang-orang di bawah kita lah untuk bekerja dengan kita. Pemarkahan sebagainya. Tapi yang basic sekalinya, cakap terima kasih. Benda tu tak mahal pun. Bahkan tak ada nilai pun terima kasih ni, cakap terima kasih Syed. Ataupun terima kasih, tak tahulah Mat, kau tolong aku tentang kontraktor ni, dia buat kerja macam ni, terima kasihlah aku ini. Okay, thank you. Oh, thank you bos. Kan mudah macam mana nak motivasi. Bukan nak pakai duit, nak pergi penghargaan sebagainya. Kita cuma cakap secara elemen motivasi itu, ucapkanlah terima kasih. Dan tiap-tiap hari kita bersemayang tu pun, itu pun ucapan terima kasih kita kepada Allah. Apatah lagi dengan manusia. Ya Puan? Ada tak rahsia macam mana kita nak, kadang-kadang staff kita lah mungkinlah Tuan Aisyah Samsul dah ramai staff. Ada staff tu dia tak nak berkomunikasi dengan kita, dengan leader lah. Mungkin dengan attitude ke jadi macam mana kita nak encourage dia supaya boleh cakap apa yang dia rasa dan berkomunikasi dengan baik lah. Puan, orang bisu pun, kecuali bisu lah kita dah cakap, tapi orang bisu pun boleh berkomunikasi guna sign language. Jadi banyaklah metod macam mana kita, itulah saya kata kalau ada kat kursus dekat UTHM ni, public speaking, pun kita buat video. Kalau bercakap tu, jangan pakai CD cakap kita. Gunakan video, video kamera, tengok macam mana bercakap. Balik rumah tu, suruhlah tengok balik. Silap dia tergolek-golek ke tahu tak apa. Jadi nak suruh cakap tu, dia datang daripada jiwa kita lah Puan. Dia bukan natural born leader ataupun natural talker.
it need to be practice. Kadang-kadang dengan bos kita takut nak bercakap, tak tahulah sebab apa kan, dia macam kancing gigi kan bila bos. Tapi dengan kawan-kawan pun pandai pula bersembang kat kedai kopi. Oh, dia lah paling handal. Tapi bila jaga projek kan, Mat, berapa spesifikasi buah ni? Rupanya dia tak baca spek yang dia tu. Jadi nak bercakap ni is something you need to be trained. Saya percaya student-student UTHM ni, saya percaya sangatlah orang Johor ni ataupun yang bekerja ataupun belajar kat Johor ni pandai bercakap semua. Cuma nak tak nak ya. Confident level kan ada. Bukan confident, saya kata confident level nak bercakap tu pula ada ya tuan-tuan ya, student-student yang ada ni confident level. Biarlah orang cakap kita ni macam gedebel tak tahu bahasa orang di Sembilan Johor kan. Tapi confident level pun tu ada. Ya, confident level tu membuatkan kita orang percaya, macam terkesima kan. Kan? Macam Puan Ghazanah selalu bercakap confident je. Kadang-kadang saya pun terkesima kan, kadang susah juga carinya. Jadi soal confident dalam isu nak berkomunikasi itu penting. Ya, okay, next. Okay, poor communicator tu saya kata kita fail sebab kita jarang atau berkomunikasi dengan baik, lemah. Jadi ini penting, saya kata lagi banyak kali saya kata communicator berapa kali, saya 3 kali 4 kali saya sebut. Komunikasi. Saya percaya komunikasi ini ada penting. Itu sebab kalau di universiti, kalau ada kursus management ya, ada kan kursus management? Saya tak tahu di UTHM ada ke kursus management? Puan Ghazanah, ada ke? Kita ada project management, ada, kita ada subjek yang elektif daripada universiti untuk public speaking pun ada juga. Ya, ambil elective subject. It's an option. Tak rugi pun, janganlah ambil engineering. Dah lah 3 tahun belajar engineering. Lepas tu elective subject pun engineering. Ambil benda macam ni. Kursus-kursus public speaking, management, which is very good kata orang asset to your punya future development as an individu lah. Ya. Alright, then salah satunya kadang-kadang engineer ni dia terlampau independent. Tidak boleh sangat. Dia macam dia bagus tau. Dia dapat IR, DR sebagainya, tapi dia macam bagus kan. Janganlah macam tu. Bila projek kita perlu ada. Jangan terlampau fikirkan diri sendiri. Kita perlu berkomunikasi dengan orang lain. Kadang-kadang tu, contohnya saya pernah pengalaman dulu. Saya minta maaf kalau arkitek ni kan dia ada values dari segi design kan. Kita civil engineer ni kan pening nak menjadikan realisasi. Dia nak juga untuk saya kata tak boleh tuan. Benda ni kan support. Dia nak cantilever. Punya panjang. Dia nak juga sebab ruang tu dia tak nak ada tiang-tiang. Allahuakbar saya kata. Sampai satu peringkat, dia nak gad tiang. Dah lah tambah tiang, tambah kos, tambah masa. Dalam member ni pun, ketua saya pun tarik dia keluar daripada projek. Susah no lah kau ni. Aku nak projek ni tanpa berapa bulan ni lagi, macam-macam. Jadi janganlah terlampau independen sangat. Kalau macam orang lain tak penting. Kita sebagai community professional ni, cannot be independent. We need each other. Okay? Kemudian, poor relationship. Ini dalam isu hubungan dengan bos kita. Kita mesti jaga bos kita. Kadang-kadang hubungan kita dengan bos itu lemah ataupun poor lah kata orang tu kan. Kadang-kadang kita tak communicate pun dengan bos kita. Kadang merajuk lah sebagainya. Kadang-kadang kita rasa tak perlulah pergi tak ke bos. Tapi bos ni perlu ada relationship dengan kita. Sebab apa? Katalah berlaku suasana satu yang tak berpihak pada kita. Failure misalnya. Bos dapat tahu benda tu lambat. Memang masak kita dibuatnya. Kau dah tahu, kenapa kau tak beritahu aku? Sebab apa? Dia tak ada relationship dengan ketua. I mean both ways lah. Ketua dengan orang kita di bawah pun punya lah good relationship. Okay. Adalah keharmonian. Kemudian lack of experience. Saya kata tadi, kalau student-student yang keluar mungkin study, mungkin tak ada pengalaman, insyaAllah tuan-tuan akan berjaya dalam masa akan datang. Tapi perlu usahalah tanamkan tekad supaya mendapat pengalaman sebanyak yang mungkin.
kita buatlah apa saja projek yang diberi dalam salah satu jabatan tu, jangan kita culas atau macam satu beban. So, pengalaman tu penting. Besok resume dah 30 tahun buat kerja satu projek je pun tak boleh. Boleh ke resume tu projek juta-juta. Kumpul-kumpul 30 tahun aku dah kata jutawan dah. Juta projek. Jadi lack experience tu kenalah kita usahakan supaya menambah pengalaman kita. Right? Jangan duduk satu tempat tu untuk sampai 10 tahun. Pindah-pindah. Ya. Okey, satu lagi ialah tentang inflexibility. Seperti kata tadi, kita tidak fleksibel, terikat dengan pendapat kita sendiri saja. Kita saja yang betul. Ia menyebabkan sesuatu perasaan tidak harmoni dalam kumpulan, seterusnya menjejaskan pelaksanaan projek. Dan last but not least, lack integrity. Integrity ni penting, tuan-tuan. Dalam apa saja siasat hidup kita, integrity tu penting. The lack of integrity akan menyebabkan isu-isu rasuah, korupsi, ya, kata tadi, rasuah, penyalahgunaan kuasa. Itulah dia. Maksudnya tidak ada elemen ni tadi. Bila tak ada integrity, baik macam mana kita buat pun, dalam jiwa kita, kita tetap fail. Apatah lagi dalam pelaksanaan projek. So, itu saja saya ingat. Takdimat saya petang ini. So, saya serah balik pada pihak Puan Hazanah selaku moderator. Silakan. Kita ada soalan daripada chat box. Assalamualaikum Tuan IR. Mohon bertanya mengenai situasi pengurusan dan kepimpinan projek semasa bagi negara kita. Adakah taraf di peringkat antarabangsa dan amalan-amalan pengurusan di negara-negara maju? Pada Muhammad Azlan. Okey. Kalau kita berjaya buat topping up semalam tu, menara apa tu Independence 118, bangunan kedua tertinggi di dunia dan tertinggi di Asia termasuk Malaysia, satu itu kejayaan. Samalah taraf dengan negara luar. Cuma dari ekonomi kat negara luar dia boleh buat beribu-ribu tower. Kita buat 1, 2, 3 mengikut kemampuan ekonomi. Tapi dari segi engineering wise, kita ni tak jauh bezanya negara-negara luar. Kita kadang-kadang kita tengok Dubai tu banyak bangunan tinggi-tinggi kan. Wah, mesti engineering dia bagus. Kadang orang Dubai pun tak buat kerja tu. Tak ada pun engineer Dubai. Dia import. Cuma ekonomi dia besar, duit dia banyak. Itu bangunan yang canggih-canggih kita tengok, wow tu kan. Tapi kalau kita dalam keadaan negara macam tu, banyak duit, bahkan boleh lebih daripada itu. Jadi jangan risau, standard kita dengan negara luar sama. Ya, itu saya boleh katakanlah. Okey, sekiranya ada yang nak bertanya, boleh onkan kamera atau masuk dalam chat box juga ya. Saya nak tanya sikit mengenai root cause of failure. Biasanya saya nak tanya kalau jurutera baru yang mendaftar lah sebagai staf baru di JKR, adakah diberi latihan ataupun mentor untuk melaksanakan sesuatu tugas lah, sebab biasanya bila kita dapat jawatan tu kita akan ditempatkan di tak tahulah kat mana kan, tapi adakah dia ada mentor untuk sesuatu jawatan tersebut? Ya, kalau segi formality dia, kita ada kursus-kursus yang perlu kita hadiri kat grade ataupun 5 hari kursus tahun. Tapi tempat yang berkursus yang paling bagus adalah tempat kita bekerja lah. Di mana bos kita tu, itulah mentor kita sebenarnya. Kenapa nak pergi cari mentor lain? Kalau bos kata buat gini, buat gitu, itulah guru kita yang paling baik sebab kita buat kerja tu. Tapi ada satu peringkat bila dah lama sangat kat situ, bertukarlah. Sampai mentor pun dah jadi mentor, tak tahu apa nak ajar. Carilah orang lain pula. Kan? Ada kursus-kursus yang boleh. Cuma tak nak pergi je. Kadang-kadang pergi kursus ni kan seminggu. Kadang pergi kursus.
Tapi ialah nak memenuhkan 5 hari berkursus, pergi je lah. Okey? Okay, dia nak bertanya, tak ada, boleh onkan mic sekiranya ingin bertanya terus kepada IR Samsul Akmal. Sebab saya percaya, okay, ada lagi satu daripada Ko Junjian. Good afternoon IR, nak tanya IR will be more prefer to the best employee or the employee that made the team best? Wah, aku pun belajar kat US dulu. Cuba free phrase ni baca tu lah. Will be more prefer to the best employee or the employee that made the team best? Yes. It both ways. It's ada employer, pemimpin dan pengikut. Dia dalam Islam ni dia ada imam, ada makmum. Ada masanya imam menjadi makmum, makmum menjadi imam. Jadi dalam keteguhan sesuatu pasukan itu, employer, imam tu mesti bagus. Dan juga makmum itu, pengikut mesti bagus. Jadi as you said, is it best employer or best employee? Both. As employer have to be good, as employee have to be the best. It complement each other. Baru kita boleh buat sukses projek tu. Kalau bos saja bagus, kaki tangan macam sendu ya kan, pun susah juga. Kalau kaki tangan bawah, employee, aktif, so hard working. Yang bos ni tunggu masa nak balik kan, macam sendu kan pun tak boleh. Jadi kena sama-sama. The question is just now, both parties have to be together, in sync together, to can make it a success. Terima kasih IR. Kita ada soalan lagi dalam chat box daripada Ismadiana Izika. Assalamualaikum, saya Ismadiana, pelajar dari UTHM. Saya bertanya-tanya berkaitan dengan pengalaman dalam bekerja. Kebanyakan company sekarang ini hanya menerima mereka yang sudah ada pengalaman bekerja. Sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi bagaimana kami yang fresh graduate ini boleh dapatkan peluang pekerjaan ini? Boleh IR kongsikan pendapat IR? Itu dilema zaman sekarang lah. After all, ekonomi dah sangat merudum. Jadi employer kita, majikan tu akan cari orang yang berpengalaman. Kadang-kadang pengalaman itu, gaji yang dia bagi itu tak setimpal ada pengalaman kita tahu. Kalau kita dapat degree, dia akan bagi gaji diploma. Cost saving. Jadi soalannya tadi, bagaimana nak mengatasi majikan yang mengambil pekerja berpengalaman berbanding kami yang di graduate baru keluar ni? Cuba dan cubalah. Saya tak nak kata pakai kabel, tak. Maksud saya cuba dan insyaAllah kalau rezeki dah ketentuannya ada, dapat bekerja, dapat dia kerja, baik ada experience ke, tak ada experience ke, itu dah rezeki. Jadi kalau nak saya kata graduate yang keluar daripada universiti, macam mana nak dilayakkan, okey, kategori yang ada pengalaman dia ambil dulu. Okey, kemudian ambil kategori fresh graduate. Masa interview itulah pentingnya. Masa interview. Of course, apart from having cable sebagainya, you have to present yourself as good as possible. Because dalam interview cuma setengah jam. Masa interview lah dia reflect dia punya attitude. Your attitude kena betul. Kita ramai ni, graduan banyak. Tapi yang membeza antara graduan A dengan B dan the rest is the attitude. How do I know attitude? Sebab dia tak ada pengalaman. Macam mana yang nak tahu dia ada pengalaman, lepas tu macam mana nak menilai? Jadi apabila pergi interview, make your attitude right. Attitude make the difference. No, attitude. Setengah jam tunjuk the best of you. Maybe ada rezeki, tak rezeki setengah jam tu. Cuba lagi. InsyaAllah kalau dapat, alhamdulillah. Attitude, penting attitude. So pelajar ingat tu, kita kena ada attitude yang bagus lah nak dipersembahkan kepada panel-panel yang menghadap kita, sebab
Dia orang tak kenal lama, kejap setengah jam aja nak ambil awak kerja. Jadi dia tengok attitude kita. Jadi sebenarnya attitude pun boleh diasah daripada sepanjang kita jadi pelajar dan juga manusia lah kat sini ya. Yes. Okey, terima kasih Tuan IR. Kita ada lagi soalan daripada Izzah. Assalamualaikum. Nak tanya pendapat IR. Ada apa-apa tips untuk student intern yang baru nak masuk dalam pekerjaan dalam engineering? Nak tips. Itulah tadi maksudnya saya sebenarnya ada, tapi nak kata satu sesi lagi lah pula. Seriously saya ada, tapi lah dia bagi topik project leader kan. Tip nak bagi student ikutlah apa ni tips yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang terbaik. Semua ada dalam tu. Kalau intern nak bagi tip baru masuk alam pekerjaan di mana saja pun, the boss itu yang menentukan kita, boleh ke tak boleh. Itulah dia. Saya nak kata boss is very important. Cara mana kita tickle boss kita tu, baik di mana pun, ia akan menentukan masa depan kita. Kalau bos tu nak tanya kita, suruh kita buat kerja, cara kita nak tolong bos kita itu, buatlah kerja kita yang sebaiknya. Dah kalau kerja kita tak buat tak betul, macam mana bos nak bagi markah lebih? Itu tips pertama saya. Kalau dia bagi kerja, buat kerja sebaik-baik yang mungkin. Dan maklumkan kepada ketua. Banyak tu dalam buku-buku management tu, how to be a good employee to your good boss, how to tackle your boss, how to manage and lead your boss. Ada dalam internet, dalam buku-buku. That's the tips. Kalau you dah bekerja lah dalam organisasi tu. That's boils down to attitude. Ya. Okay. Tuan Air, mungkin bila student ni dah dapat lah dengan attitude yang bagus tadi dapat kerja. Lepas tu kita kerja tu biasa student grad ni muda-muda belaka lah kan. Jadi yang nak kita nak arahkan biasanya adalah orang yang dah veteran, dah 50 lebih, 40 lebih. Jadi macam mana kita nak deliver atau nak mengarahkan supaya mungkinlah dia tak kecil hati ataupun dia boleh dengar cakap student yang baru sangat ni. Okey, kalau ketua yang tua tu, kalau yang pengikut tu muda, dia arahkan. Kalau kita ketua yang muda, dengan orang tua kita tak arahkan. Kita memujuk. Itu berbezanya sebab kita muda. Kalau kita muda nak mengarahkan orang tua, otai-otai ni, saya rasa silat-silat bulan kita pun kena baling sepanah. Jangan. Sebab dia berpengalaman. Tapi ingat je, kalau orang yang muda, kalau ilmu dia banyak, bagus, tapi attitude-nya bad, tak tahu macam mana be a leader, susah. Begitu juga dalam kutu-kutu yang lama-lama ni. Memang otai, kerja dah sampai 30 tahun. Macam saya lah. Tapi ilmu tak ada. Pun susah dah pun nak cakap, nak mengarahkan apa pula. Jadi, bagi yang muda-muda yang keluar di dalam alam pekerjaan, buat technically as efficient as possible, tetapi lead people as the best as you can. Sebab kita melibatkan orang. Orang ni baik muda ke tua, tak kisahlah. It's not position yang matters, bukan title yang matters. Kalau engineer muda, dia ilmu dia tinggi dan attitude-nya dari mengendalikan orang, skill dia, soft skill mengendalikan orang, tak kisah tu orang muda ke orang tua ke otai pun, kalau dapat cara dia mengikut kita, kenalah buat begitu. Ya, bukan bila arahan otak-otak ni akan ikut, tak. Dia akan tengok, Ahmad ni cop jari tak kering lagi lah, apalah. Ada. Tapi kita faham, dia orang lama. Kita cakap dengan berhemah. Ya, hormat. Kalau kita tengok hormat orang tua ni, baguslah. Kau dah kahwin, anak dara aku kat rumah boleh jadi menantu. Jadi gitulah. Jadi kenalah tackle orang tua tu. Cara orang muda.
Jangan kita pergi gedak-gedak, aku ada IR, PE aku menderit-derit. Janganlah gitu. Master aku, PhD aku, janganlah gitu. Kita melibatkan manusia ni ada elemen silaturahim. Kita perlu tahu siapa kita bercakap. Okey? Ya, betul elemen menghormati di antara satu sama lain. Nah, dia tak kira darjat, tak kira pangkat, tak kira education. Yes, Hormat leader, sesama manusia. kepimpinan itu bukan soal darjat, bukan pangkat, tetapi cara kita nak membuatkan orang ikut cakap kita. Leader ni nak melaksanakan ni, kita nak buat suruh orang buat kerja untuk kita ni. Leader, pemimpin. Tapi kalau leader tu tak reti nak pujuk orang macam mana laksanakan, tak reti nak bermotivasi, bercakap pun tak lembut ataupun tak berhemah, macam mana orang nak buat kerja kita? Tinggalan kau seorang-seorang kat sana. Ya? Jadi kepimpinan itu bukan terletak pada pangkat, bukan terletak kepada title, tetapi cara kita mengolah orang supaya dia menjalankan tugas dan kerja untuk kita. Okey, Puan? Okey, kita ada soalan daripada Muhammad Harid. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya berkenaan dengan kualiti. Berdasarkan statement PPIM, terdapat 71.8 bilion rumah sudah siap dibina dan tidak dibeli setakat hari ini. Ada juga rumah yang baru saja dibeli oleh owner, terdapat banyak defect sehingga kan kos repair defect lebih mahal daripada nilai rumah yang dibeli. Mungkinkah IR boleh share pendapat untuk atasi masalah ini sebab perkara ini sudah menjadi serius dan diambil remeh oleh developer dan kontraktor. Okey, dalam industri perumahan ni, ya sebab ekonomi sekarang merudum, jadi rumah banyak tak terjual, itu isu ekonomik. Saya pun tak tahulah, saya pun bukan developer nak boleh macam mana nak jual rumah-rumah terbengkalai tak jual kan. Itu dari segi ekonomik. Dari quality, like I said, is a commercial entity. Komersialnya kontraktor cuba mendapat keuntungan. Tapi JK tak buat macam tu. Dia ikut spek. Kalau dah sebulan dah meletup-meletup jalan, sebulan dah petah-petah je krek-krek, itu siaplah siapa yang jaga tu, siaplah tunjuk sebabnya. Tapi dalam private sector, rumah yang dah siap, tapi defect dia banyak, owner kena tanggung nak repair. Kalau kontraktor ataupun developer tu masih ada, alhamdulillah masih kita boleh rujuk. Kalau developer tu dah bungkus, tinggal dengan kita nak kerja defect-defect itu, atau memang rezeki tak belah pada kita lah, berpihak pada kita. Dalam industri macam ni, HDA, Housing Development Authority, itu persatuan perumahan, ya, Authority Housing HDA, Housing Development, dia kena lihat baliklah aduan-aduan semua rumah-rumah yang tidak bagus, cepat rosak, kena repair, itu ada venue dia sendiri. Like I say, I cannot say much tentang commercial punya ataupun di luar sana, sebab another to have to address by another entity lah. Okay. Okey tuan, kita ada soalan daripada Isma Diana lagi. Okey, saya ada satu lagi soalan. Jika saya yang fresh graduate ni baru diterima kerja di dalam satu company itu, kemudian leader saya memberikan tugasan yang bercanggah daripada etika pekerjaan, apa yang perlu saya lakukan? Boleh tak tuan kongsikan pendapat? Ini soalan moral ni. Pendapat tak apa, tak masalah. Ya, kita hidup ni di dunia dan akhirat. Kita lepas di sini, sana tak lepas. Kita kalau boleh kedua-duanya sekali. Tapi kalau ada conflict of interest, ya, kalau conflict interest ni, hopefully yang PE ataupun professional ni shouldn't have a conflict of interest lah. Ya, kalau bos kita tu another engineer, macam kita juga, dia ada conflict interest. Katalah dia nak kau tim dengan kontraktor. Ini cakap terang-terang lah. Mat, aku ni kau tolong buat ni. Bos, ini measurement dah lari ni bos.
Kau nak naik pangkat, tak nak pangkat. Kau nak pencapaian APC bagus, tak bagus. Kita pun serba salah. Ni piuk nasi kita. Tapi at the same time, kita nak bersubahat dengan dia. Which is conflict of interest. Payah juga saya nak jawab. Kalau saya dalam keadaan itu juga pun, saya pun terfikir-fikir lah saya nak buat apa. Kan kalau saya berhenti kerja kan, piuk nasi saya tak ada. Dan kalau saya ikutkan pula, kan dia masuk ke dalam, dengan saya lagi ke dalam. Tapi harus ingat apa yang you find. Bagi pihak apa pun, pastikan dua perkara ni ya. Dua perkara ni jangan lupa ya tuan-tuan yang masuk dalam industri pembenahan yang baru. Satu, audit. Audit. Sebab saya berada di Jabatan Audit Negara. Banyaklah pegawai-pegawai yang kena secharge dah. Ada sahabat saya pun dalam ini pun Jabatan Audit Negara. Yang kena secharge ni bukan bos-bos. Orang-orang yang bawahan ni. Bos dia 54. Yang suruh buat ni 41. Dah lah kena jawab 41. Yang kena secharge tahan gaji 41. Okey. Bila berlaku keadaan tu, saya pun sekali lagi audit ya. Satu lagi ialah SPRM. Dua perkara ni. Saya kalau dalam servis tuan-tuan ya, saya letak sebelah kanan saya SPRM, sebelah kiri saya audit. Kalau agak-agak nak toleh kiri audit tak boleh jawab. Boleh jawab, okey. Tak adalah kena secharge. Tapi kalau toleh ke kanan, tak boleh jawab. Itulah dua perkara ni, audit dengan SPRM. Mungkar dan nangkir. Jadi kalau bolehlah dapat istilah tu, kalau bos kita pun beritahu kita conflict of interest, kalau betul genuine tu benda tu menyalahi peraturan undang-undang, jangan ikut ataupun sign unnecessary, tapi just refer it to your immediate boss yang lain lah. Jangan tanya kawan-kawan. Kawan ni bukan boleh menolong lah pun. Cuba tanya bos-bos kita yang ke atas lagi tu. Tapi kena hati-hati. Buat ni sampai benda tu kat bos kita yang suruh kita buat tu, lalah kita dia tibanya balik. Jadi memanglah masalah konflik interest ni ada di mana-mana. Dan nama itu masing-masing lah. Ya. Kadang-kadang kita pun ada konflik interest. Ya. Ialah baru kerja, lepas tu baru rumah tangga, baru bersalin anak sebagainya. Kita pula nak tukar sport rim. Itu konflik interest kat tu. Jadi hati-hatilah. Okey. Terima kasih Tuan di atas penerangan yang banyak dan juga sangat berkesanlah kepada saya sendiri. Sebab pengurusan ni lebih kurang macam banyak subjek dicampurkan supaya untuk melahirkan jurutera atau teknologis yang baik di luar sana lah. Jadi saya sendiri pernah berada di bawah bimbingan IR Samsul Akmal, sebab apa yang dia bagi tahu dalam presentation ini atau slot ini sebenarnya diaplikasikan juga pada kami di JKR Batu Pahat lah. Setakat yang saya berada di sana tak ada dengar benda-benda yang buruk mengenai IR Samsul Akmal ni. Semua staff memang favourite jurutera daerah kita lah masa tu. Tapi sayanglah. Well, ni online ke apa? Tak boleh naik pangkat puji bos ni kat sini. Okey, mungkin di lain masa sebab kita isu ni sangat menarik untuk diketengah sebab kita ada pengalaman yang bagus. Mungkin di lain masa kita akan jemput Tuan lagi untuk program yang akan datang yang berkaitan yang terutama untuk sudah sangat suka dengan industri ni sebab sharing pengalaman lah kepada kami semua. Akhir sekali saya mengakhiri slot ini dengan serangkap pantun. IR Samsul Akmal manis orangnya, cemerlang memimpin di mana jua. Bicaramu Tuan besar jasanya. Thank you diucapkan. Saya serahkan semula majlis ini kepada pengacara majlis kita, Cik Siti Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Fungsi bagi.
Terima kasih Kak Zana, terima kasih Era Syamsul. Ya. Alright, saya ucap terima kasih. Saya mohon maaf semasa pembentangan itu ada kekeliruan, kesilapan saya. Maaflah, kita manusia biasa. Yang datangnya, yang baik datang pada Allah dan kesilapannya datang pada diri saya sendiri. Semoga kongsian ilmu ini dapat dimanfaatkan untuk semua lah. Terima kasih.